dihormati Komisi Surah Ismail Cik Roslan, Barisan TK, yang dihormati Ustaz Al-Fadil Ustaz Arafni selaku penceramah Google Meet kita pada hari ini. Itu seperti biasa kita berhubung di udara dalam Google Meet. Semoga kita punya program setiap minggu ini berjalan lancar dan kita dapat ilmu daripada kitab Idaman Penuntut Sir 4. Lanjutan dari topik itu iaitu tentang bab air. Jadi untuk itu semoga dengan apa yang kita terima, ilmu yang kita dapat hari ini, iaitu pada Fardu Ain dan Fardu ilmu fiqh yang kita dapat menjadi iktibar pada kita dan kita dapat amalkan. Kadang-kadang memang kita berdapat ilmu yang kita terima itu tidak semestinya kita terima kekal. Kadang-kadang dia masuk ibarat mencurah air ke daun keladi. Tapi bila kita dengar orang lain bercerita, dia datang balik semula. Jadi tak apalah, sikit perkara yang sedikit itu menjadi satu azimat untuk kita untuk sebagai bekalan di akhirat kelak. Untuk itu saya mempersilakan Ustaz Azhar Ramli untuk meneruskan majlis pada hari ini. Sekian dan alhamdulillah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Cikgu selaku pengerusi majlis pada pagi ini, dan terima kasih ataupun yang saya hormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau Haji Ismail, seluruh ahli jawatan kuasa surau, dan tidak dilupakan kepada tuan-puan muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan juga keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah seperti biasa tuan-puan, setiap minggu kita bersiaran ke udara melalui Google Meet dan juga melalui Facebook Live. Bacaan kitab Idaman Penutup jilid 1, iaitu kita mula tajuk yang pertama, iaitu Babut Taharah, pembahagian air menurut ataupun pembahagian air di dalam sistem syariat kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung muka surat, kalau versi Jawi muka surat 9, versi Jawi muka surat 9. Kita akan lengkapkan ataupun kita akan settlekan tajuk air pada pagi ini tuan-puan, iaitu pembahagian air yang keempat. Pembahagian air yang keempat iaitu air yang suci pada dirinya, air yang tidak suci pada dirinya dan tidak boleh menyucikan yang lain, iaitu air mutanajis. InsyaAllah hari ini kita akan cover ataupun kita akan completekan tajuk air. Minggu depan kita terus kepada tajuk baru, iaitu tata cara bersuci di dalam syariat kita ataupun di dalam mazhab kita. Baik tuan-puan, sebagaimana kita maklum, pembahagian air di dalam syariat kita asasnya ada 3, detailnya ada 4. Jadi dalam kitab kita ini dia detail ada 4. Iaitu air yang pertama, air yang suci pada dirinya dan boleh bersuci, yang boleh menyucikan yang lain. Apa dia air ini? Nama air ini ialah air mutlak. Itu yang pertama, kategori air yang pertama, air yang paling tinggi. Dia panggil standard yang paling tinggi di dalam syariat kita, iaitu air mutlak. Dia duduk ranking pertama. Dan jatuh ranking yang kedua, air yang kedua ini air yang suci pada dirinya tapi tidak boleh menyucikan yang lain. Apabila Allah tarik satu keistimewaan, maka ranking air itu dia jatuh kepada standard yang kedua. Standard kedua ini tuan-puan, air yang suci pada dirinya tidak boleh menyucikan yang lain. Maknanya Allah tarik satu keistimewaan. Apa dia keistimewaan yang Allah tarik? Iaitu tidak boleh untuk menyucikan yang lain. Yang tidak boleh berperanan untuk apa dia tuan-puan?
untuk mengangkat hadas dan juga untuk bersuci najis. Itu dua peranan air di dalam syariat kita. Mudah saja untuk ingat. Peranan air dalam syariat kita, fungsi air dalam syariat kita yang Allah turunkan daripada langit hanya ada dua, iaitu pertamanya ialah untuk menyuci untuk bersuci najis, dan yang keduanya ialah untuk mengangkat hadas. Sama ada hadas itu kecil maupun hadas itu besar. Dan Allah Ta'ala tarik kedua-dua keistimewaan. Dia jatuh ranking yang ketiga, ataupun detailnya panggil ranking keempat. Dia panggil serendah-rendah martabat air dalam syariat kita. Inilah air yang paling rendah, yang Allah tarik dua keistimewaan sehingga dia tidak ada value di sisi syariat. Dia hilang nilai di sisi syariat apabila Allah tarik dua keistimewaan. Apa keistimewaan yang Allah tarik? Dua. Pertamanya, tidak suci pada dirinya, iaitu haram kita minum. Kalau terkena pakaian kita wajib basuh. Kenapa? Kerana dia suci, tidak suci pada dirinya. Dan yang kedua, tidak boleh menyucikan yang lain. Keistimewaan yang kedua juga ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak mampu untuk menyucikan lain. Tak boleh digunakan untuk mengangkat hadas, dan air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci najis, sama ada najis ringan sederhana maupun najis berat. Inilah dua keistimewaan yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia jatuh serendah-rendah martabat air di dalam syariat kita. Apa dia tumpahan air? Nama satu je contoh air ni, cuma mudah, iaitu air mutanajis. Kalau ranking yang kedua, air martabat yang kedua, ada dua contoh. Kalau orang tanya kita standard air yang kedua dalam Islam, apa dia? Air yang tidak suci pada dirinya, air yang suci pada dirinya tapi tidak boleh menyucikan yang lain. Dua contoh sahaja, iaitu air mustakmal dan air mutaghayyir. Itu air ranking yang kedua dalam syariat kita. Dan kita nak bincang hari ni tuan-puan, kita nak terus kepada ranking yang ketiga, iaitu ranking air yang serendah-rendah. Nama dia ialah tuan-puan air mutanajis. Apa dia air mutanajis? Air yang jatuh najis ke dalamnya menyebabkan air itu bertukar status. Bukan jadi mutaghayyir, bukan jadi mustakmal, tetapi jadi air itu kita panggil mutanajisun. Air yang bercampur dengan najis. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, nombor 4. Perenggan di bawah. Air yang kena najis. Ini pembahagian yang keempat di dalam kitab kita ini. Secara umum pembahagian ketiga, secara detail 4. Kita boleh ingat 4 ataupun 3 asasnya. Iaitu air yang kena najis disebut mutanajisun, iaitu air yang termasuk atau jatuh ke dalam air itu najis. Ini mudah untuk kita ingat. Air mutanajis ini bukan air najis, tetapi air yang jatuh di dalamnya najis, maka kita panggil air mutanajis. Bukan air najis, dia beza. Air najis ini maka tidak boleh kembali kepada status asal. Tapi air mutanajis dia boleh kembali kepada status asal dia. Sebab itulah tuan-puan, ketiga-tiga ranking ini dia boleh kembali balik kepada ranking pertama balik. InsyaAllah conclusion nanti, kesimpulan nanti kita akan buat kesimpulan ke semua tiga air ini, bagaimana cara untuk dia kembali balik kepada martabat asal balik. Apabila dia nama air, maka dia akan boleh kembali kepada asal. Status asal dia tuan-puan, air mutlak. Itu asal air yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada langit, ataupun air yang keluar daripada sumber bawah, iaitu sumber bumi. Asalnya tuan-puan, nama dia air mutlak. Maka dia akan berubah status kedua ataupun status ketiga ini, berubah dengan sebab masuk sesuatu yang suci, dia akan merubah ranking kedua. Kalau masuk sesuatu yang najis, dia akan turun ke ranking ketiga. Tetapi ingat, dia boleh kembali balik kepada status asal balik, iaitu mutlak, dengan beberapa cara. InsyaAllah cara itu kita akan sebut di dalam kesimpulan nanti. Baik, cuma saya nak sebut tuan-puan terlebih dahulu sebelum kita baca, dia ada beza di antara air najis dengan air mutanajis. Air najis ini, apa dia air najis tuan-puan? Air najis ini merujuk kepada najis, bukan air yang bercampur dengan najis. Beza. Air najis, diri dia itu najis, bukan bercampur dengan air, tidak. Mana contoh tuan-puan? Contoh dia lah air kencing. Walaupun kita panggil air kencing, sebenarnya air kencing dia tak termasuk kategori air. Dia termasuk kategori ma'i', cairan, liquid, walaupun kita panggil je air kencing.
Air kencing ni tuan-puan dia termasuk najis. Dipanggil air najis ataupun dipanggil najis, bukan air mutanajis. Tahi kita panggil najis, kita tak panggil mutanajis. Jadi kita nak basuh ni tempat kena tahi, bukan nak basuh tahi, tidak. Kita basuh kencing. Maksud basuh kencing tuan-puan, selepas kita berkencing, kemudian kita ambil paik, kita basuh. Basuh apa? Basuh kencing. Maksud basuh kencing tu basuh tempat keluarnya air kencing. Kita bukan nak basuh air kencing, tidak. Maksud dia basuh kencing dengan maksud dia basuh tempat keluarnya air kencing. Tempat itu yang kita nak basuh. Kita akan belajar topik yang kedua. Cara nak basuh kencing, cara nak basuh begak, cara nak bersuci najis atas lantai. Semua itu dia ada langkah-langkah yang kita akan belajar dalam topik yang kedua. Next kuliah insya-Allah. Baik. Kesimpulan tuan-puan, kita dah tahu beza di antara air najis dengan air mutanajis. Air najis refer kepada diri najis, iaitu air kencing, tidak boleh dibasuh. Dan tidak akan kembali kepada asal. Kenapa? Kerana air kencing tidak ada asal. Yang ada asalnya tuan-puan ialah air mutlak. Yang ada asal. Tetapi air kencing dia najis, tidak ada asal. Sebab itulah kalau najis tuan-puan kumpul 2 kolah ke atas, kumpullah 1 lori pun tuan-puan, 1 kontena pun dia tidak boleh ambil wuduk. Walaupun dia hilang bau, hilang rasa dan juga hilang warna. Warna menjadi putih balik. Bau tidak ada lagi bau air kencing. Dan juga tuan-puan, rasa juga tidak lagi rasa air kencing. Kalau pernah rasalah. Puak kita semua tak pernah rasa air kencing. Contohlah. Jadi kembali dah asal, boleh dah ambil wuduk, boleh dah ambil mandi wajib dalam kolah yang dihimpun 2 kolah lebih. Himpun apa? Himpun air kencing. Tak boleh. Kenapa? Kerana itu bukan air mutanajis, tetapi itu air najis yang tidak boleh kembali kepada asalnya. Kerana najis tidak ada asalnya. Baik, serta tuan-puan, kita dah faham beza di antara air mutanajis, air yang bercampur dengan najis, dan juga air najis, iaitu dirinya najis. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, air yang kena najis, ini yang katakan martabat yang ketiganya ialah air yang tidak suci pada dirinya dan tidak boleh menyucikan yang lain. Mana contoh? Satu contoh air mutanajis. Apa dia air mutanajis? Iaitu air yang termasuk atau jatuh ke dalamnya, ke dalam air najis, air yang jatuh najis, ataupun sesuatu yang kena najis. Air satu baldi kita tak masuk air kecil dalam tu, tak masuk darah dalam tu, tapi masuk benda lain yang bercampur dengan najis. Masuk baju anak kita yang ada air kencing. Anak kita kencing dalam seluar, kemudian kita rendam dalam satu baldi, maka adakah kita masukkan najis? Tidak. Kita masukkan benda yang kena najis, kita masukkan mutanajis, maka air satu baldi yang sedikit itu auto dihukumkan air mutanajis. Tidak perlu dilihat berubah ataupun tidak. Kenapa? Kerana formula dia kita dah sebut minggu lepas. Kalau air yang sedikit masuk najis, dia auto akan menjadi air mutanajis. Tak perlu kita melihat perubahan ciri air. Juga kita akan buat kesimpulan nanti formula ini. Baik. Atau sesuatu yang kena najis padahal air itu tak sampai 2 kulah. Dia dah sebut tuan-tuan. Kita akan ulang balik formula ini. Ataupun masuk sesuatu dalam air mutlak itu, sesuatu apa? Yang kena najis. Padahal sedangkan air itu, air yang bercampur dengan benda yang kena najis itu tak sampai 2 kulah. Maksud air sedikit. Apabila kita panggil air sedikit tuan-puan, ingat ini istilah merujuk kepada air yang tak sampai 2 kulah. 2 kulah tu berapa kuantiti air? Lebih kurang 230 liter air. 230 liter. Ataupun dulu 13 tin minyak tanah. Ni orang hari ni tak suka menggunakan tin minyak tanah. Ini sukatan orang-orang dulu tuan-puan. Kita orang hari ni moden, kita menggunakan liter. Jadi 200 isi padu air ataupun 200 kuantiti air. 230 liter. 230 liter ini bersamaan dengan 2 kulah. 2 kulah tu tuan-puan, dia bukan fizikal. Bukan maksud 2 kulah fizikal. 1 kulah, 2 kulah. Tidak. Dia isi padu. Walaupun kita di pondok, di surau kita tu bukan 2 kulah. Pun ada 1 kulah besar saja. Tapi 1 kulah besar yang tuan-puan buat depan surau Haji Ismail itu bukan 2 kulah. Itu lebih daripada 10 kulah. Kenapa? Kerana kulah tuan-puan panjang. Dengan panjangnya, dengan lebarnya.
panjang tu pun dah berapa kaki. Jadi dia bukan kira fizikal tuan-puan, dia kira isi padu. Tuan-puan nak buat satu kolah pun tak kisah. Satu kolah itu isi padunya lebih daripada 2 kolah air. Kuantiti air itu yang kita nak isi air itu boleh isi sehingga 10 kolah ataupun lebih daripada 230 liter. 230 liter. Itu dia punya isi padu 2 kolah. Sama ada, ini formula yang kita akan ulang balik, sama ada berubah ataupun tidak air ini, hukumnya tidak suci dan tidak menyucikan benda yang lain. Baik. Kesimpulan dia tuan-puan apa dia dalam perenggan ini? Musannif nak sebut standard yang keempat ini, nama dia ialah air mutanajjis. Standard keempat, air yang tidak suci pada dirinya dan tidak boleh menyucikan yang lain. Nama air ini ialah contoh air ini ialah air mutanajjis. Apa dia air mutanajjis? Air mutanajjis ni air yang bercampur di dalam air itu najis ataupun benda yang kena najis, maka berubah terus air itu secara auto, sama ada berubah ataupun tidak ciri air. Tidak perlu tengok apabila air itu sedikit. Jadi kesimpulan tuan-puan, musannif nak cerita formula untuk mudah kita ingat. Kalau air itu sedikit, kalau masuk najis sama ada sedikit ataupun banyak najis itu, air itu pula kuantitinya sedikit, maka dia akan berubah air itu secara auto. Berubah hukum, bukan berubah air. Berubah hukum air itu menjadi mutanajjis. Sama ada air itu cirinya berubah ataupun tidak, tak perlu melihat. Kenapa tuan-puan? Kerana kuncinya perlu kita ingat, formula kita perlu ingat, kalau air sedikit, air tak banyak, air sedikit tak sampai 230 liter, kalau masuk sana najis, walaupun najis itu sedikit, maka auto dia akan berubah hukum menjadi air mutanajjis. Tak perlu kita nak tengok, tak perlu kita nilai, bau berubah tak, rasa berubah tak, warna berubah, tak perlu. Kenapa? Kerana tuan-puan, kalaulah air sedikit itu penetapan yang ditetapkan oleh syarak, kalau air sedikit masuk najis, auto hukumnya menjadi air mutanajjis. Sebab dia tidak ada kekuatan. Air yang sedikit, Allah tak berikan kekuatan kepada dia. Tapi kalau air itu air yang banyak, maka dia beza formula dia. Tuan-puan, kalau air yang banyak, formula berbeza. Kalau air banyak tuan-puan, masuk najis di dalam air yang banyak. Apa maksud air banyak? Air yang capai kuantiti atau isi padunya 230 liter ke atas. Kalau banyak, maka dia tak akan bertukar hukum secara auto. Dia kena nilai, dia kena tengok ciri, berubah ataupun tidak ciri air. Kalau balah berubah ciri air, salah satu daripada 3 ciri air, warna, bau, rasa, salah satu 3 ciri ini berubah, maka hukum juga berubah. Barulah diukurkan air itu mutanajjis. Tetapi kalau air yang banyak, masuk najis sedikit, tengok nilai air tidak berubah tuan-puan, tidak berubah cirinya, maka tetap air itu mutlak, tidak bertukar hukum menjadi air mutanajjis. Okey. Alright tuan-puan, boleh faham? Itu dia punya formula asas dia. Air yang sedikit dan air yang banyak. Formula air sedikit, dia berubah hukum secara langsung. Formula air yang banyak, dia tak berubah hukum secara langsung. Dia kena nilai, dia kena tengok ciri terlebih dahulu. Kalau ciri air berubah dengan sebab masuk najis, salah satu saja, tak perlu berubah 3. Salah satu ciri saja kita cek. Bau najis, walaupun warna tak bertukar, rasa tak bertukar, dah tetap dihukumkan air itu mutanajjis. Kenapa? Kerana dapat satu syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Untuk menhukumkan air yang bercampur dengan najis, air yang banyak bercampur dengan najis, mesti syarat dia berubah salah satu daripada 3 ciri. Baik, saya tuan-tuan. Itulah dia punya kesimpulan dalam ranking ataupun dalam standard air yang ketiga untuk mudah kita faham. Baik, tajuk akhir ni tuan-tuan, kita nak ataupun musannif nak jelaskan kepada kita berkaitan dengan pengecualian. Ada najis yang jatuh dan air yang tidak menajiskan air. Yang ini kita telah belajar di dalam kitab lain ataupun dalam topik lain.
khususnya topik berkaitan dengan perkara yang membatalkan sembahyang dan juga syarat sah sembahyang. Juga dibincang dalam tajuk yang sama ni, iaitu tidak ada perkara najis yang tidak menajiskan air. Dia najis tapi dia jatuh dan air dimaafkan. Najis itu dimaafkan. Apabila dimaafkan, tidak berubah status air itu. Ini Musannif nak sebut dua. Kita dah sebut sebelum daripada ini tuan-puan dalam kuliah yang lain. Ada 4. Saya biasa ulang 4 pembahagian najis yang dimaaf itu supaya kita dah panggil apa tuan-puan dah terbiasa antara tajuk yang basic ini. Kalau kita boleh faham, insya-Allah ini tajuk walaupun nampak basic tetapi dia agak ekstra, agak advance bagi kita. Untuk lebih kita faham kalau kita ingat 4 pembahagian najis yang dimaafkan di dalam mazhab kita. Kita pernah sebut, saya ulang sekali lagi insya-Allah. Kita baca dulu, dia sebut 2 saja di sini. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Nombor 3, tidak termasuk di dalam golongan ini. Ini pengecualian. Ini tidak termasuk di dalam golongan ini. Ini kategori ini. Kategori apa? Kategori air yang mutanajis. Kategori air yang mutanajis. Tak termasuk. Walaupun dia najis, tapi tak termasuk di dalam kategori air mutanajis. Walaupun jatuh di dalamnya najis. Kita sedang bincang tajuk yang sama tuan-tuan. Cuma pengecualian saja. Tajuk kita, air mutanajis ni, apabila masuk di dalamnya najis, ataupun masuk di dalamnya benda yang kena najis, maka bertukar. Kalau air sedikit, dia akan bertukar hukum air itu air mutanajis. Tetapi ada pengecualian. Pengecualian kalau masuk najis, tidak bertukar air itu menjadi air mutanajis. Kenapa? Kerana ini najis yang dimaafkan pada air. Di pengecualian perlu kita ingat, ada serta najis yang jatuh di dalam air yang tidak merubah hukum air itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, tidak termasuk dalam golongan ini. Jadi dalam kategori ini. Ini mana ni? Ini air yang mutanajis. Tak dinamakan air mutanajis. Mana dia? Jika terjatuh ke dalam air itu najis yang dikecualikan. Kalaulah jatuh dalam air mutlak, najis yang dikecualikan, najis yang dimaafkan, maka tetap air itu nama air mutlak, tidak bertukar status hukum jadi air mutanajis. Manakah kita kena ingat jenis najis mana yang jatuh di dalam air yang tidak merubah air. Mana contoh? Mudah saja tuan-puan, tak banyak. Mudah untuk kita ingat. Dia hanya ada satu contoh je. Satu benda je. Satu najis yang jatuh dalam air, dia tak berubah air itu. Mana dia? Umpama, ni contoh. Umpama bangkai binatang yang tiada berdarah mengalir ketika dikoyakkan. Ni dipanggil apa tuan-puan? Dipanggil satu contoh saja. Najis yang dimaafkan pada air, mudah. Iaitu spesies binatang ataupun binatang yang spesies tidak ada darah yang mengalir ketika hidup. Spesies binatang ini, dia tidak ada darah yang mengalir ketika dia hidup. Maka apabila dia mati tuan-puan, mati yang tidak disembelih secara syarak, ataupun binatang ni bukan binatang yang boleh dimakan, sembelih pun tak terpakai. Maka kalau dia mati, maka kita panggil bangkai. Apabila bangkai, status bangkai ini najis. Umumnya tuan-puan, status bangkai najis. Kita kena tahu bangkai. Kita kena tahu pertama sekali, dalam minda kita kena clear apa makna bangkai. Supaya apa tuan-puan? Supaya kita kategorikan bangkai. Semua kita install dalam minda kita bangkai. Kita tak separate. Biasa orang Melayu ni tuan-puan, dia separate. Dia asingkan. Kalau lembu dia panggil bangkai, kambing bangkai, ayam bangkai, tikus bangkai, belalan tak panggil bangkai, lalak dia tak panggil bangkai, nyamuk dia tak panggil bangkai, semut dia tak panggil bangkai. Dia ada pengasingan takrif. Tapi kita nak standardize dalam Islam. Dalam Islam tuan-puan, dia sama saja. Apabila bangkai, dia akan masuk semua definisi bangkai. Walaupun kecil,
binatang sekecil mana sekalipun, kalau masuk di dalam takrif bangkai, maka benda itu dipanggil bangkai. Apa dia bangkai ni tuan-puan? Bangkai ini ialah binatang yang hilang nyawanya bighairi zakatin syar'iyyatin. Dia itu dia panggil apa? Binatang yang hilang nyawanya dengan ketiadaan disembelih mengikut prosedur syarak. Itu kalau binatang yang halal dimakan. Kalau binatang yang haram dimakan, kita tak kisah. Sembelih ke tak sembelih, sama status dia. Apabila dia mati saja, dipanggil bangkai. Iaitu hilang, apabila hilang nyawa dia, bangkai ini, apabila hilang nyawa dia, bighairi zakatin syar'iyyatin, dengan tidak mengikut prosedur penyembelihan cara syarak, maka dinamakan bangkai. Paling mudah untuk kita ingat, hilang nyawa. Apabila hilang nyawa saja tuan-puan, kalau bukan cara syarak, maka dinamakan bangkai. Semut mati, dinama apa tuan-puan? Nama bangkai. Lalat mati, nama bangkai. Cicak mati, nama bangkai. Ayam mati, nama bangkai. Kambing mati, nama bangkai. Lembu mati, nama bangkai. Semua itu dalam takrif bangkai. Baik, satu. Yang kedua, apa yang perlu kita ingat? Pertama, kita dah settle bangkai. Ini boleh dilihat dalam kitab Al-Baijuri Ibn Qasim. Takrif ini sangat jelas dalam hasyiah Al-Baijuri Ibn Qasim jilid yang pertama. Juga disebut tuan-puan dalam kitab Matlaq. Kenapa agak sama Matlaq dengan Baijuri? Kerana Matlaq ini banyak musannif dia refer kepada ataupun dia ambil daripada kitab Baijuri di dalam bab bersuci. Adapun dalam kitab Muamalah, Matlaq ini ataupun pengarang Matlaq dia banyak refer kepada kitab Fathul Wahhab. Itu antara kitab rujukan utama, kitab Matlaqul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Sebab itu kitab itu dia hebat. Antara kitab yang agak hebat, dia punya rujukan dia, kitab-kitab yang sangat muktabar dan sangat familiar di kalangan para ulama kita sejak dahulu lagi. Yang kedua tuan-puan, kita nak tahu, pertama kita tahu bangkai, yang kedua kita tahu jenis bangkai yang dimaaf pada air, kategori. Iaitu apa dia tuan-puan? Jenis bangkai ataupun spesies bangkai yang dimaafkan pada air, yang tidak merubah air itu, tak jadi najis air itu, ialah bangkai yang tidak ada darah yang mengalir ketika dia hidup. Ketika dia hidup, kalau kita ambil tuan-puan, tangkap dia, kita koyak dia, kita kerak kaki dia, kita kerak tubuh dia, haramlah kerak, contoh saja. Dia tak keluar darah yang mengalir. Dia ada darah tapi dia tidak ada darah yang mengalir. Macam cicak tuan-puan. Kita cicak, kita lestik cicak, nampak merah darah tapi tak mengalir, seperti darah yang beku. Semut tuan-puan, waktu dia hidup, kita kopak, kita koyak, tubuh dia dua-dua kita potong, adakah darah mengalir? Tak mengalir. Lalat tuan-puan, walaupun ada darah lalat ini, tetapi pada panggil secara nature-nya, lalat ini tidak ada darah mengalir. Walaupun ada yang luar biasanya setengah lalat, ada setengah lalat, bukan semua tuan-puan, yang ada darah yang mengalir, tapi tak banyak. Kita tak ambil kira yang nadir itu. Kita ambil kira yang umum. Apa lagi tuan-puan? Banyak lagi lipan, lipas, benda-benda ini dia tidak ada darah yang mengalir. Lebah tidak ada darah yang mengalir. Inilah dia tuan-puan, spesies binatang yang mati saja dia, bangkai dia ini dimaafkan pada air. Apabila jatuh lalat dan air, lalat itu dah mati. Apabila jatuh masuk semut dan air, semut itu dah mati tuan-puan. Kalau semut hidup tak menjadi isu, kita tak bincang pun. Kalau lalat hidup kita tak bincang, kerana bukan bangkai. Kalau semua hidup penuh gelas kita, tak bincang. Kenapa? Kerana itu bukan bangkai. Tapi kita sedang bincang bangkai yang jatuh dalam gelas kita. Kita nak guna air yang dalam gelas itu untuk ambil wuduk, ataupun kita nak minum air itu, boleh ke tidak? Suci ke tidak? Adapun impak kesan itu kita tak ambil kira. Kalau kita nak tengok pada kesan, itu lain, itu angle yang lain. Tapi kita nak fokus dulu dari sudut suci ataupun tidak air itu. Adapun dari sudut lain, dari sudut kesihatan, yang tu kita bincang lain. Cuma kita nak tahu suci tak tidak air yang penuh dengan bangkai semut. Tak boleh minum dah air ni. Sebab apa? Semut tak elok. Okey, yang tu biar dulu. Dari sudut dari perspektif kesihatan biar dulu. Ni kita nak tengok dari sudut suci ke tidak air itu. Jawab dia suci. Kenapa? Kerana air itu walaupun penuh bangkai semut,
bangkai semut dimaafkan pada air, tidak menajiskan air, tidak menajiskan air. Baik, kita tengok lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Mana contoh dia? Seperti lalat dan kumban, dan kala, dan lipas, dan cicak, dan sebagainya. Banyak lagi. Ini dia contoh 4 saja. Lalat, kumban, kala, lipas, cicak, ada 6 contoh saja. Maka contoh selebihnya kita bawa sendiri. Lebah, nyamuk, semut. Ini tidak dimaafkan pada air. Kalau jatuh dalam air, dimaafkan. Tapi ingat tuan-tuan, dia tidak dimaafkan pada sembahyang. Ini selalu kita sebut. Selalu kita sebut, tuan-tuan. Baik. Baik, habis satu kategori. Dia 2 je disebut dalam kitab ni, tuan-tuan, iaitu najis yang tidak dimaafkan. Dalam kitab besar, antaranya dari kitab I'anatul Talibin, Hasyiah I'anatul Talibin, syarah bagi kitab Fathul Mu'in, dan juga Fathul Mu'in ini dia syarah bagi Qurratul Ain, pengarang yang sama. Sebab tu kalau siapa belajar kitab I'anatul Talibin, tuan-tuan, dia seolah-olah dia belajar 3 kitab. Sebab di dalam itu ada 3. Pertamanya ada Qurratul Ain, matan. Yang keduanya syarah bagi Qurratul Ain, iaitu Fathul Mu'in, pengarang yang sama. Pengarang dia Syekh Zainuddin Al-Malabari. Dan yang ketiganya disyarah oleh tokoh Arab yang sangat terkenal, iaitu Syekh Bakri Syatta, orang Mesir. Nama dia ialah Hasyiah, kita panggil Hasyiah I'anatul Talibin. Ada sebut, tuan-tuan, 4 pembahagian najis yang dimaafkan. Dalam kitab Matlaq ni dia sebut 2 saja. Pertamanya, najis dimaafkan pada air. Yang keduanya dia sebut tambahan itu. Demikian juga tu untuk tambahan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Demikian jua tidak dihukumkan najis air atau benda-benda yang cair dengan sebab masuk najis yang halus yang tiada nampak dilihat oleh mata yang sederhana, sekalipun najis itu daripada najis mughalladhah, sekalipun ni dia panggil ghayah. Baik, tuan-tuan, sebelum saya nak jelas yang ni, saya recall balik, tuan-tuan, sebagai info kita, sebelum kita break. Kita tak lama, tuan-tuan, kita lebih kurang sebelum sejam saja kita nak berhenti, kita nak habis dah. Baik, sebelum tu, tuan-tuan, sebelum saya nak jelaskan yang demikian jua ni, saya recall balik pembahagian najis, sebagai orang panggil apa, tuan-tuan, refresh balik untuk ingatan kita. Sebab dia antara tajuk, antara topik yang agak penting, tuan-tuan, sebagai orang panggil apa, panduan kita. Kalau kita ingat, alhamdulillah, ini antara topik yang sangat praktikal dan sebagai nilai tambah untuk kita kalau kita ingat. Sebab dia nampak basic tetapi dia agak advance sedikit. Satu telah disebut. Baik, apa 3 lagi, tuan-tuan? Saya sebut 4. 4 golongan ataupun 4 kategori najis yang tidak dimaafkan. Yang pertama, tuan-tuan, najis yang tidak dimaafkan pada air. Yang ni kita sebut air ni, kita combinekan. Dalam kitab kita dia hanya sebut pengecualian najis yang dimaaf pada air. Sebab kita memang kita spesifik bincang bab air. Jadi dia hanya kemuka satu sahajalah yang ada hubung kait. Adapun 3 lagi dia tak sebut. Kerana kalau sebut 3 lagi menyebabkan akan jadi panjang. Baik, kita tambah 3 lagi, tuan-tuan. Apa dia yang pertama? Yang pertama ialah najis yang tidak dimaaf pada air, dimaafkan pada solat. Kita combine terus, tuan-tuan. Kita combine terus, mudah untuk kita ingat. Sebab kadang-kadang kalau kita tak combine, dia akan jadi keliru. Oh, dimaaf pada air. Kalau sembahyang, dimaaf juga ke? Dia akan jadi keliru. Sebab itu kita combinekan terus. Jadi najis yang tidak dimaaf pada air, tuan-tuan, dia ada. Kita bincang dimaaf. Kita kena ingat juga najis yang tidak dimaaf pada air. Apa dia, tuan-tuan? Satu contoh saja. Yang dimaaf pada air satu contoh, yang tidak dimaaf pada air satu contoh. Sangat mudah untuk ingat. Apa dia contoh dia? Darah. Baik, tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Najis yang dimaafkan pada ataupun dalam sembahyang tidak dimaafkan dalam air. Satu contoh. Apa dia? Sedikit darah. Sedikit darah ni, tuan-tuan, dia dimaafkan kalaulah terkena air, terkena pakaian solat kita. Sedikit darah luka kita keluar, contohlah. Itu contoh mudah.
Tapi dia ada detailnya. Darah luka ni dia ada pembahasan detail. Darah, sedikit darah dimaafkan terkena pada pakaian solat kita, terkena pada baju kita, terkena pada tubuh kita, terkena pada tempat sembahyang kita, dimaafkan sedikit darah. Maka dhabit ataupun catatan sedikit ini, berapa qadar dia? Maka qadar dia bukan ditentukan dengan qadar ketepatan, kuantiti tidak, tetapi secara zon. Apa dia zon? Iaitu secara andaian, sekira-kira 2 ekor nyamak yang kenyang. Itulah dia punya isi padu darah yang sedikit. Andaian zon kita, sedikit darah ini sekira-kira dapat qadar kuantiti 2 ekor nyamuk yang kenyang. Nyamuk ini bukan nyamuk yang terlalu kecil, bukan nyamuk yang terlalu besar. Nyamuk yang kebiasaannya, saiz biasanya, kalau kenyam dia ketik, dia gigit darah kita kenyang, baik, dia akan keluarkan darah dia berteraburan, maka kita kumpul darah itu, itulah dia qadar darah yang sedikit, dimaafkan dalam solat ataupun dimaafkan pada solat. Apabila sebut pada, tuan-puan, pada solat, dia merujuk 3, iaitu baju, iaitu pakaian, tempat dan juga anggota kita. Pakaian solat, anggota solat kita dan juga tempat solat dimaafkan. Tetapi ingat tuan, dan tidak dimaaf dalam air. Walaupun darah sedikit jatuh dalam air, auto secara langsung dia terus berubah hukum air menjadi air mutanajis. Baik, saya tengok yang pertama. Yang kedua tuan-puan, yang kedua, najis yang dimaafkan pada air tidak dimaafkan pada solat. Apa dia tuan-puan? Yang sedang kita bincang ini, iaitu najis yang dimaaf pada air ataupun dimaaf dalam air, tidak dimaafkan dalam solat. Apa dia? Satu juga contoh. Tak banyak contoh, mudah untuk kita ingat. Contoh dia ialah spesies binatang yang tidak ada darah yang mengalir ketika hidup. Maka kalau dia bangkai binatang yang spesiesnya tidak ada darah yang mengalir, maka bangkai ini kalau jatuh dalam air dimaafkan. Tetapi tidak dimaafkan kalau ada bangkai ini dalam solat kita. Apa maksud dalam solat? Ada pada pakaian kita, ada di tubuh kita, ada tempat sembahyang kita, menyebabkan tak sah solat kita ataupun boleh membatalkan solat kita. Berhati-hati dalam pakaian kita, jangan pastikan clear daripada bangkai-bangkai yang kita sebut ini. Jangan ada dalam jubah kita semut yang mati, jangan ada nyamuk yang mati, jangan ada bangkai nyamuk, bangkai semut dalam serban kita. Ni bahaya tuan-puan. Semut mati 2-3 hari dah kadang-kadang dalam poket kita. Nyamuk mati 2-3 hari dah dalam poket kita. Kita semayang tanpa kita sedar. Jika kita tahu, maka status solat kita tidak sah. Kenapa? Kerana di dalam pakaian kita ada najis yang tidak dimaaf di dalam solat. Settle 2 pembahagian. Pembahagian yang ketiga. Pembahagian ketiga tuan-puan, iaitu najis yang dimaafkan pada makan. Kita selalu sebut tuan-puan, najis yang dimaafkan pada makan, tidak dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada solat. Ini nombor 3. Contoh dia tuan-puan apa dia? Contoh dia dimaaf pada makan saja, tetapi tidak dimaafkan pada solat. Ini telah kita bincang secara detail dalam saya tak ingat ada kitab mana, kalau tak silap saya ada kitab Idatus Sibyan 2-3 minggu lepas saya dah bincang secara detail nombor 3 ni. Jadi tidak berhasrat untuk saya ulang sekali lagi, nak jimatkan masa kita. Contoh dia seperti kita makan kuah ikan yang bercampur dengan darah. Kita makan kuah ikan, kuah daging, kuah ayam, iaitu kuah gulai. Kuah gulai itu tuan-puan dia dimaafkan pada makan. Kenapa? Kerana kuah itu bercampur dengan darah. Darah apa? Darah yang keluar daripada ikan yang telah dibasuh mengikut prosedur syarak. Darah yang keluar daripada ayam yang telah dibasuh mengikut prosedur syarak. Darah yang keluar daripada daging yang telah dibasuh mengikut tata cara yang telah diajar oleh syarak. Maka dia keluar ke dalam pinggan mangkuk kita, keluar dalam periuk kita, bercampur dengan kuah, bercampur dengan air yang telah kita masukkan untuk kita masak, maka akan jadilah kuah. Kuah itu dimaafkan untuk makan. Kenapa? Kerana di dalamnya ada darah, maka darah itu dimaafkan apabila dia bercampur dengan makanan kita. Tetapi ingat, jangan pastikan jangan ada ataupun jangan kena pakaian kita. Baik, saya tahu tuan-puan. Nombor 4 sangat mudah tuan-puan. Apa dia? Najis yang tidak dimaafkan pada semua. Mudah ingat nombor 4.
Sebab tu setengah kita ada 3 saja. Dia tak sebut 4. Sebab 4 ni mudah. Najis tidak dimaafkan pada semua. Tidak dimaafkan pada air. Tidak dimaafkan pada solat. Tidak dimaafkan pada makan. Apa dia? Contoh banyak. Contoh dia seperti najis-najis yang sederhana. Tai, apa, air kencing, apa. Semua tu kita faham. Nanah. Dan sebagainya. Baik. Ini info yang kelima ni tambahan. Apa dia yang kelima? Demikian jua. Ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Demikian jua tiada dihukumkan najis air ataupun benda yang cair dengan sebab masuk najis yang halus. Najis yang halus. Apa maksud najis halus? Yang tiada nampak dilihat oleh mata yang sederhana. Jadi najis yang dimaafkan ni, ini tambahan tuan-puan. Apa dia najis yang dimaafkan? Iaitu najis yang dimaafkan kalau terkena pakaian kita, masuk di dalam air, dimaafkan. Iaitu najis itu najis yang halus, yang tak nampak pada pandangan biasa kita. Mata yang sederhana, yang tak terlampau tajam, yang tak terlampau kelabu, siapa kena pakai spek, tak terlampau tajam sangat, di luar biasa sangat penglihatan dia, biasa yang uruh pada kita, pandangan biasa kita yang muqtadi ni tak nampak, maka dimaafkan. Mana contoh tuan-puan? Seperti, dia tak bagi contoh. Contoh apa? Contoh dia najis yang ada di kaki lalat. Najis yang ada di kaki lalat, walaupun najis itu najis mughallazah sekalipun. Kita tengok tuan-puan ni, dia yakin lah, bukan yang tak yakin. Kita tengok seekor lalat ni, kita tengok depan mata kita, dia hinggap atas tai ayam, kemudian dia terbang masuk hinggap di makanan kita. Adakah boleh makan makanan kita? Boleh. Walaupun memang kita tengok seekor lalat ni, bukan lalat lain. Kalau banyak gerombolan lalat, kita tak yakin, tak boleh andai, kita kena yakin. Yakin, tengok, memang lalat A ni, dia terbang pergi hinggap di tai ayam, kemudian dia datang balik dihinggap di baju kita. Baju ni lah nak pakai untuk solat. Boleh ke tidak pakai baju ni untuk solat? Boleh. Kenapa? Ada tak di kaki dia? Ya, ada. Memang sebab kita nampak dia hinggap di atas tai ayam. Confirm? Ya, confirm. Yakin. Dan dia datang balik bukan lain, yang lain tak yakin. Seekor tu yang kita nampak. Dia datang hinggap di baju kita. Ada tak di kaki dia tu najis? Ya, ada. Nampak? Tak nampak. Maka najis yang tak nampak pada pandangan biasa kita dimaafkan. Serta mudah. Ada contoh yang kedua dalam kitab-kitab lain tuan-puan. Contoh yang kedua dalam kitab lain ni dia sebut iaitu wap air kencing. Waktu pagi kita kencing, dia akan naik wap, bukan terpencul tu, terpencik tu, memang air kencing terpencik tu walaupun kecil. Dia berbuih, air kencing yang sehat, dia berbuih, tiba-tiba dia naik wap tuan-puan. Dia naik wap putih, berasap. Kita tengok macam asap. Asap tu daripada air kencing. Maka dia kena jubah kita, dia kena pakaian kita, dan kita guna untuk solat. Boleh ke tidak? Boleh. Kenapa? Kerana itu wap air kencing yang tak nampak pada pandangan mata biasa kita. Baik. Settle tuan-puan. Okey, settle pembahagian. Kita terus habiskan sebelum kita nak break. Selesai. Ada 4 pembahagian najis yang dimaafkan, dan juga ada satu info tambahan itu, kalau kumpulkan semua jadi 5. Cuma satu saya lupa tadi tuan-puan, saya lupa tambah tadi, yang dimaafkan pada makan. Saya bagi satu contoh saja, iaitu kuah ikan yang bercampur dengan darah. Walaupun dia ada khilaf ni, saya nak sebut yang najis saja. Tak nak sebut khilaf lagi. Kalau tuan-puan biasa bertemu khilaf, ya, okey, memang dia ada khilaf dalam bab ni. Sebab ada Ibnu Hajar. Tapi kita ambil yang muktamad. Jadi contoh kedua saya bagi untuk sebelum saya terlupa. Contoh dia yang dimaafkan pada makan saja, tak dimaafkan pada air dan tidak dimaafkan pada solat. Dia kena kuah tu, kalau kena pakaian kita kena basuh dulu. Melainkan kuah sedikit okey. Kalau kuah kena banyak di janggut kita, misai kita, kena sampai di lengan baju, sebelum solat kena basuh dulu kuah tadi. Basuh dulu baru solat. Contoh kedua apa dia tuan-puan? Contoh kedua ialah makanan budu. Budu, cencaluk dan seumpama seangkatan dengannya. Juga sama. Budu ini dia panggil najis yang dimaafkan. Kenapa najis budu dia beza? Yang tadi najis kerana darah yang dimaafkan. Tapi kalau budu dia bukan kes darah.
Dia darah yang bercampur nanah, dia panggil danur. Dalam kitab Jawi dia panggil danur, iaitu proses untuk buat wudu itu dia akan keluar sejenis cecair yang berbau busuk. Cecair itu di dalam terma syarak dipanggil danur, dalam terma ulama Melayu kita dipanggil danur, iaitu darah yang bercampur dengan nanah, ataupun dipanggil air bisa yang akan mengeluarkan bau yang busuk yang tak berapa selesa. Bau tu, bau air bisa itu busuk, dan status air bisa itu hukum dia najis. Apabila dia repuk saja binatang, sama ada binatang itu binatang kita makan ataupun tidak, sama je tumpan. Air bisa dia bukan nilai dari sudut binatang boleh makan ataupun tidak, tak sama. Air bisa itu najis. Apabila dia repuk saja bangkai, dia mengeluarkan air bisa, dan air bisa itu najis. Cuma najisnya dimaafkan apabila dia berlaku proses pereputan yang kita buat melalui wudu, dan kita buat melalui ikan pekasan, dan juga cencaluk, dan juga dia panggil belacan. Sama je konsep dia sama, sebab proses dia hampir sama, benda pun sama, iaitu keluarnya air bisa yang kita panggil danur, air darah, dan juga nanah yang kita panggil air bisa. Itu najis. Baik, settle. Jadi wudu ni, lepas makan wudu dia kena basuh dulu, baru kita boleh solat. Tangan-tangan yang bau wudu kena basuh dulu. Jangan tangan-tangan bau wudu lagi kita kabir Allahu Akbar. Bukan dengan sebab satu sebab kacoran bau wudu, satunya najis yang tidak dimaafkan pada solat. Last kali tumpan penutup untuk pagi ini, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Penutup nombor 4. Sebelum penutup, dia ulang sekali lagi formula yang kita sebut di awal tadi. Adapun air yang banyak, ini formula air yang banyak. Ini formula air yang banyak. Formula air sedikit dengan formula air yang banyak dia berbeza. Adapun air yang banyak, iaitu kuantiti air itu lebih 230 liter, dia panggil 2 kulah ke atas. 2 kulah atau lebih, tidak jadi mutanajis dengan sebab masuk ke dalam air itu benda yang najis, melainkan yang jadi najis macam mana? Jika berubah air tersebut, berubah ciri air dari sudut bau, rasa dan warna. Ini formula kita sebut tadi. Kalau air itu banyak, formula dia apa tumpan? Air yang banyak jatuh najis di dalam air yang banyak, maka kita kena nilai dulu berubah ataupun tidak air tersebut. Air tersebut berubah ataupun tidak. Kalau berubah salah satu ciri, dinamakan air itu air mutanajis. Kalau tak berubah, tetap nama dia air mutlaq. Baik, settle, mudah saja. Last kali nombor 4. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 10 tumpan. Tajuk yang ataupun perenggan terakhir dalam tajuk kita ini sebelum kita pindah tajuk baru untuk minggu depan, yang dikatakan air 2 kulah. Ini catatan nota untuk isi padu air 2 kulah mengikut pattern kita punya kulah masing-masing. Yang dikatakan air 2 kulah itu ialah sebanyak lebih kurang 52 gallon air, kuantiti air 52 gallon air, ataupun 13 tin minyak tanah. Ini ikut sukatan orang dulu, ataupun sukatan zaman kita, ataupun 230 liter air isi padu dia. Itu dia punya isi padu air atau kuantiti air. Atau jika dalam sebuah tangki 4 persegi luas. Baik, kolah kita, kalau bentuk kolah kita, design kolah kita 4 persegi, kita boleh masuk air itu 230 liter. 4 persegi 23 inci lebar dan 23 inci dalam. Dari sudut lebar 23 inci, nak buat kolah ni tumpan, lebar 23 dan juga kedalaman 23. 4 segi tempat. Ni cara kita nak buat kolah di rumah kita tumpan. Dalam bilik mandi kita nak buat kolah, nak tahu cukup tak kolah aku nak buat ni 2 kolah ke atas, sebab nak ambil wuduk. Mudah nak ambil wuduk, tak perlu kita guna gayun. Seluruh selam dalam tu je. Cara dia tumpan, kalau kita nak buat kolah itu, design dia 4 persegi tempat, pastikan kita dapat dia punya ukuran dia, iaitu 23 lebar, 23 inci lebar,
dan juga kedalaman 23 inci, lebih kurang sajalah, lebih kurang. Kalau terlebih terkurang itu standard. Ataupun jika dalam sebuah tangki bulat, kalau bentuk slender, kita nak buat kolah kita dalam bentuk bulat, lilik ukuran lebar berapa dan dalam berapa. Lebarnya 19 inci ukur lilik dia, dan dalam dia, kedalaman dia 46 inci lebih kurang. Jadi inilah dia kalau bentuk ataupun desain kolah kita, desain dia bulat, maka pastikan ukur lilik dia 19 inci dan kedalaman dia 46 inci, dan kita boleh masukkan air ke dalam itu muat untuk kita masukkan 23 liter air di dalamnya. Baik, itulah tuan-puan, insya-Allah kita akan masuk tajuk baru minggu depan, iaitu tata cara bersuci najis dan juga pengenalan benda-benda yang najis. Kita ni dia akan sebut benda-benda najis, contoh-contoh najis dan jenis-jenis najis dan tata cara bersuci. Itulah dia, kita akan masuk minggu depan. Baik, kesimpulan hari ni tuan-puan, kesimpulan hari ni sebelum kita nak break ataupun kita nak tengok soalan kalau ada soalan. Jadi kesimpulan hari ni ada 3 standard air. Ada 3 ranking air di dalam Islam ini, ataupun di dalam bahasa syarak dia panggil 3 martabat air. Asasnya, cuma dalam kitab kita sebut 4. Jadi, ketiga-tiga martabat ini tuan-puan, martabat yang paling tinggi, pertamanya ialah air, dipanggil air yang suci pada dirinya dan ada kuasa untuk menyucikan yang lain. Nama air ini ialah dipanggil air mutlak. Dia beza tuan-puan, standard dengan nama beza, ataupun standard dengan contoh beza. Standard air pertama, contoh air pertama. Contoh air pertama ialah nama dia tu, nama dia. Ataupun kita boleh pertama dulu nama. Apa nama dia? Nama ialah air mutlak. Jadi nama air dengan standard air beza. Kalau orang tanya standard air, jangan kita sebut nama lagi, sebut standard dulu, baru kita sebut nama. Kalau orang tanya standard air pertama, apa nama air? Baru kita kata nama air ialah air mutlak. Itu cara yang tepat dalam, orang panggil apa? Dalam panggil apa, tajuk air sebenarnya. Dia beza. Biasanya perempuan, biasanya anak-anak kita belajar di sekolah, dia akan sebut macam ni. Kalau kita tanya air pertama apa? Dia kata air mutlak. Air mutlak dia sebut nama air, bukan disebut standard air, tidak. Cara yang sebenar, yang tepat, kita kena sebut standard dulu, jangan sebut nama lagi. Standard dia ialah air yang suci pada dirinya, boleh menyucikan air. Apa nama air ini? Nama ialah mutlak. Apa contoh? Barulah yang ketiga, contoh. Contoh dia ialah banyak, ada 7 contoh. Air perigi, air telaga, air laut, air sungai, air embun. Sumber sangat mudah. Sumber ada 2. Baik, standard yang kedua. Apa standard yang kedua? Standard air yang kedua, sebut dulu standard dia, jangan sebut nama lagi. Air yang kedua ini, standard dia ialah air yang suci pada dirinya tetapi tidak boleh menyucikan yang lain. Apa nama air ini? Baru tengok nama. Nama dia ialah air mutaghayyir, air mustakmal. Apa contoh air mutaghayyir? Baru nama contoh. Air mutaghayyir ni contoh banyak. Air kopi, air teh, air milo, air sirap. Itu contoh air mutaghayyir. Awak tanya, apa contoh air mustakmal? Contoh air mustakmal, 2 tempat saja berlaku air mustakmal. Itu dia punya struktur, dia punya disiplin ilmu yang tepat untuk mudah kita, awak panggil apa tuan-puan, kerangkakan dalam minda kita. Barulah semak kita punya fiqh kita mengikut manhaj dan syllabus yang tepat. Jangan kita kata orang tanya standard air pertama mutlak. Cuba tuan-puan tengok dalam KBSM, saya dulu ada pengalaman sedikit belajar kurikulum pendidikan Islam dan juga pendidikan Al-Quran dan Sunnah dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Ataupun dia mula daripada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Itu kurikulum KBSM kita dulunya. Memang dia orang akan kira standard air begitu. Dia standardize kan. Nombor 1 air mutlak, nombor 2 air mustakmal. Nombor 3 air mutanajis. Kalau tanya air milo, memang pelajar kita tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab salah standardkan air itu menyebabkan pelajar kita akan terkapai-kapai nak cari soalan. Apabila kita tanya air milo duduk dalam standard mana, dia tak boleh jawab. Sebab dia ingat air pertama air mutlak, air yang kedua air mustakmal, air yang ketiga air mutanajis. Tidak ada air milo dalam tu. Tapi kalau kita standard tepat tuan-puan, insya-Allah tuan-puan akan bertemu di mana air milo berada. Baik, settle tuan-puan. Apa yang saya nak sebut dalam conclusion ni tuan-puan, kesimpulan ini. Standard yang ketiga tadi, air yang
tidak suci pada dirinya dan tidak menyucikan lain. Apa nama air ini? Nama air ini ialah air mutanajis. Nama air ini ialah air mutanajis. Yang saya nak sebut tuan-puan, ketiga-tiga air ini, dia kedua-dua air ini, dia jatuh standard kedua, dia jatuh standard ketiga, dia boleh kembali kepada asal balik. Itu poin yang saya nak sebut. Dia boleh kembali kepada asal balik. Apa dia asal? Standard yang pertama, iaitu air, standard yang suci pada dirinya, boleh menyucikan air, iaitu dia boleh kembali kepada air mutlak balik. Dengan apa? Dengan cara menghilangkan sebab ataupun illah yang boleh bertukarnya standard. Itu cara yang mudah. Kenapa dia boleh turun ke standard kedua? Mesti ada sebab. Maka kita hilangkan sebab dia akan kembali balik kepada standard pertama. Kenapa air mutanajis boleh berturun standard mutanajis? Ada dua sebab. Pertama, sebab bercampur dengan najis. Pertama, sebab sedikit air itu. Pertama, sebab sedikit. Yang kedua, sebab apa? Yang kedua, sebab berubah. Kalau air itu banyak, tapi berubah. Salah satu ciri, tetap dia nama air mutanajis. Maka kita hilangkan dua sebab ini, dia akan kembali pada asal. Soalan kalau tak silap saya, pernah 2-3 minggu lepas, Al-Fadhil Tuan Bilal kita tanya, boleh ke tidak air kumbahan itu kembali balik kepada air mutlak? Jawab dia boleh, dengan hilangkan dua sebab. Sebab pertama apa tuan-puan? Sedikit tambah air bagi jadi air itu banyak, lebih daripada ruqalah. Dan yang kedua, hilangkan sebab kedua. Ada tak perubahan? Kita tambah air sehingga dia tidak ada lagi perubahan. Maksud dia, warna dia bukan warna najis, bau dia bukan bau najis, rasa dia tidak lagi rasa najis. Maksud dia tiga ciri hilang. Maka dia akan kembali balik kepada status asal dia, iaitu air kembali mutlak. Maknanya air kumbahan tuan-puan, air mutanajis, dia boleh kembali kepada air mutlak balik sekiranya kita ikut prosedur yang telah ditetapkan oleh syariat. Inilah termasuk dalam kaedah al-hukmu yaduru 'alal 'illati wujudan wa 'adaman. Hukum fiqh itu diberi kisar kepada sebab, adanya hukum, tidak ada sebab, hilang hukum. Maka sebab apa ilah yang menyebabkan air mutlak bertukar kepada mutanajis? Dengan dua sebab. Maka kita hilangkan dua sebab, dia kembali kepada asal balik, boleh bertukar kepada air mutlak balik. Baik, wallahu alam. InsyaAllah kita cuba respon soalan dalam Google Meet dulu tuan-puan, sebelum saya jawab soalan daripada dalam Facebook Live. Kita tengok soalan dalam soalan pertama, Tuan Bilal kita, air kencing anak kecil yang hanya minum susu ibunya, adakah dikira najis? Ya, insyaAllah minggu depan kita akan belajar. Kita akan bertemu dengan najis ringan. Nak hukumkan najis ringan, mesti ada syarat dia. Ni disebut najis ringan. Di najis ringan ni, langkah bersuci najis ringan sangat simple. Sangat mudah. Dia tak perlu 3 langkah. Najis sederhana, 3 langkah. Najis mughallazah, 3 langkah. Najis najis ringan, mudah, iaitu 2 langkah saja. Buang air najis sepercik saja, suci. Cuma kita nak kenal najis, kena kategorikan betul, jangan tersilap. Najis ringan, kategorikan najis ringan. Najis ringan ini iaitu air kecil kanak-kanak lelaki. Satu. Yang kedua, yang tak sampai umurnya 2 tahun. 2. Yang ketiga, ciri ketiga, yang kenyam dia itu mengharapkan susu. Tak kisahlah susu ibu ke susu apa. Bukan kenyam mengharapkan nasi, mengharapkan gandum sebagainya. Tidak. Kenyam dia, walaupun dia makan benda lain, walaupun dia makan gandum, walaupun dia makan mak dia bagi nasi, tapi dia tak kenyam. Kenyam dia mengharapkan susu. 3 ciri ini barulah boleh kategorikan air kecil dia najis ringan. Cara dia ikut tata cara langkah bersuci najis ringan yang kita akan belajar dalam next class. Baik, serta soalan pertama. Soalan kedua, sekiranya sup ikan terkena pakaian solat, sah ke tidak? Kalau sedikit okey, kalau banyak kena bersihkan terlebih dahulu. Kalaulah walaupun dia sup, tetapi dia ikan yang kita basuh mengikut tata cara yang sempurna, kita masukkan di dalam belanga, di dalam periuk kita dan kuali kita, dia akan keluar darah. Maka darah itu dimaafkan. Walaupun dia bercampur dengan kuah, bercampur dengan air, dan air itu kita panggil kuah. Kuah, tengoklah, kita panggil kuah gulai, kita panggil kuah sup dan sebagainya.
Kena di pakaian kita sedikit dimaafkan sebab darah yang sedikit, tapi kalau banyak tidak dimaafkan. Itu umumnya, muktamadnya. Ada yang walaupun ada qaul dhaif mengatakan dimaafkan juga kuah ikan ini. Tapi kita nak ambil yang muktamad dulu. Perbahasan yang khilaf tu kita akan datang kita sebut. Seterusnya, sekiranya minum air ada semut kecil hidup, adakah air najis? Tak. Kalau semut kecil duduk berenang tuan-puan, lekat di misai kita, tak, jangan makan sudah. Walaupun dia duduk berenang dalam air, tak menajiskan air tu, boleh. Kalau mati ni tak mati, ni hidup. Kalau mati juga tak menajiskan air. Kenapa? Kerana bangkai yang dikecualikan, yang dimaafkan pada air. Cuma disebut dalam kitab Hasyiah Baijuri dan dalam Hasyiah I'anatul Talibin, kata silap saya, kalaulah lalat ataupun semut banyak mati dalam gelas kita, dimaafkan. Cuma apabila dia sampai satu peringkat, dia banyak sangat sehingga kita geli-gelemeh. Apa bahasa standard saya pun tak faham. Bahasa saya dia panggil sehingga kita rasa macam tak lalu nak minum. Apabila banyak semut tu mati sehingga tak lalu nak minum, ketika tu barulah kita tak boleh minum. Barulah kita hukum najis. Tapi umumnya dia tak najis. Sebab najis dimaafkan. Dia panggil najis dimaafkan pada air. Apa dia? Bangkai semut mati. Sekiranya dalam perang, nak perang dah ni kita ni, dan pakaian berdarah, boleh ke solat? Solat pakaian berdarah. Kenapa? Kerana tengah perang, orang tembak. Orang tembak, duduk tengah tembak, duduk tengah lawan musuh, kena tembak pakaian berdarah. Boleh ke tidak perang? Ini semayan dalam keadaan syiddatul khauf. Semayan dalam keadaan syiddatul khauf yang boleh tidak menghadap kiblat, yang boleh bergerak. Ini dimaafkan, boleh bergerak. Tapi adakah darah itu kalau banyak adakah tidak dimaafkan? Kalau sedikit dimaafkan, tapi kalau banyak adakah dimaafkan? Baik, ini juga tumpuan ada tajuk khusus dia. Kalau darah itu, ni dalam perang tak kisah tumpuan, dalam perang tak kisah. Cuma saya nak cerita di luar perang. Dalam perang tak kisah. Saya nak cerita di luar perang. Dia ada satu special case sikit. Bab darah ni dicerita dalam kitab Sulam Muslibiam. Kalau darah itu bukan darah yang ajnabi, bukan darah asing, darah kita. Dia beza tuan. Darah kita keluar ketika dalam solat, sama ada dengan sebab bisul, pecah bisul, ataupun bukan dengan sebab bisul. Tiba-tiba dia keluar dalam solat, maka darah itu dimaafkan. Walaupun dia keluar banyak. Contoh tuan-puan, pecah bisul kita, habis punggung kita ini belenjur darah. Belenjur darah habis punggung kita ni. Sampai meleleh ke bawah darah. Adakah batal? Tak. Dimaafkan. Sebab itu bukan darah ajnabi, itu bukan darah asing yang datang, bukan. Itu darah yang keluar daripada kita. Maka dia dimaafkan. Ini di dalam kitab Sulam Muslibian jilid yang pertama ada bincang. Baik, serta dan last sekali tuan-puan, tajuk yang terakhir, soalan terakhir, adakah ada perbezaan hukum? Al-Fadhil Tuan Haji Rusli kata, jika buat kopi ada semut pada campuran gula dan kopi yang dituan air masuk selepasnya, atau semut masuk bersama gula yang ada campuran air dan kopi, sama je hukum. Dia sebab semut itu dia berada dalam makanan. Satu, makanan apa tu? Gula. Okey, gula. Adakah gula ni tuan-puan dia termasuk dalam liquid. Dia bukan termasuk dalam air. Tidak, gula walaupun kita panggil air gula, kita kacau dia jadi air gula. Dia termasuk gula, termasuk di dalam liquid cairan. Walaupun kita panggil air gula, air tebu, air madu. Semua ini termasuk dalam cairan. Cuma dia hukum sama. Apabila masuk bangkai dalam cairan ataupun masuk bangkai dalam air, bangkai yang dimaafkan pada air dia juga dimaafkan pada cairan.
Tapi kalau bangkai tidak dimaafkan pada air, dia juga tidak dimaafkan pada cairan. Dia bertukar. Cuma saya nak cerita konsep hukum sama. Kalau bangkai itu dimaafkan pada air, dia juga dimaafkan pada cairan. Iaitu gula, air madu, air tebu, air tuak, semua itu kategori cairan bukan air. Cuma konsep hukum sama. Masuk bangkai yang dimaafkan pada air, dia juga dimaafkan pada cairan. Di sini pun ada khilaf ni tuan-puan. Saya tak ingat ada kitab mana sebut. Ada khilaf, ada yang kata najis tidak dimaafkan. Tapi kita ambil yang dimaafkan pada air dan juga pada cairan. Ada pendapat yang mengatakan tidak dimaafkan pada cairan. Settle. Jadi adakah air berbeza hukum jika buat kopi? Ada semut pada campuran gula. Semut tu duduk di gula dan semut duduk di air, sama je. Sebab gula dengan air, dia termasuk dalam cairan dan juga air. Al-Fadhil Muhammad Rizwan, jika terkena air mutanajis, perlu disucikan, dibasuhkan tempat kena. Ya, betul. Kalau air tu kena mutanajis, kain kita kena mutanajis, kena air mutanajis, maka perlu disucikan tempat itu. Jangan sucikan benda tu, buang dulu benda tu, buang dulu najis itu, kemudian kita tempat bekas itu yang kita nak sucikan, maka kita sucikan bekas yang kena najis. Baik, saya topan, itulah saya rasa sekadar untuk pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan, tuan-tuan. Kita jumpa lagi minggu depan. Kalau ada sebarang soalan, boleh kemukakan minggu depan. Saya serah balik kepada MC. Terima kasih kepada pengurusi kita. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa dan kawan-kawan yang mengimarahkan program kita pagi ini. Terima kasih sekali lagi dan kembali balik kepada cikgu kita, Al-Fadhil Tuan Imam kita. Air iaitu tentang najis pada minggu ini, dan kita tahu bagaimana najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan, dan banyak contoh-contoh soalan. Semoga daripada contoh-contoh soalan dari kawan-kawan kita itu menjadi kekuatan sumber ilmu pada kita semua. Ada apa-apa lagi pengurusi, ada apa-apa lagi yang nak disampaikan? Tak ada. Masih bye-bye aja. Cikgu Azmi, Azmi Ismail. Tak. Abemi. Di sini saya perhatikan di sini dalam 10 orang lebih kurang. Geng otai-otai ni. Dia patut pergi komando. 10 orang komando. 10 orang. Buat-buatkan pada sahabat kita yang lain. Minggu akan datang. 10 orang ni boleh mengajar dah sebenarnya. Saja nak mengaji lagi. Saya ni nak ulas balik, tak boleh start. Tapi sekurang-kurangnya saya dapatlah ilmu tak banyak sikit. InsyaAllah. Berkaitan dengan semut tadi, semut kadang-kadang semut tu ada di poket. Tahulah, itu bukan bangkai. Jadi di situ kita tahu dah kita perlu buang. Jadi sedikit sebanyak dapat kita tahu, dapat kita terima. Jadi kita dapat menyebarkan perkara ini pada rakan kita, atau kita dapat buat balas kita. Dan itu kita akhiri di majlis ini dengan takbir kifarah dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-puan, last sekali saya cuba respon mana yang ada soalan. Al-Fadhil Ahmad Syahir kita, Ustaz, air musyammah di standard yang mana? Baik, air musyammah berada pada standard yang pertama. Sebab itu setengah kitab disebut 3, setengah kitab disebut 4. Kenapa 4? Kerana masuk air musyammah. Jadi air musyammah ni dia berada pada standard pertama. Kalau kita cerita secara umum ada 3. Kalau kita bilang 3 standard, dia akan berada pada standard pertama. Iaitu air pertama ni standard yang suci pada dirinya, menyucikan yang lain. Air dia ada 2. Pertama air mutlak. Yang keduanya air musyammas. Air musyammas ni juga air mutlak. Air musyammah juga air mutlak.
Ada setengah kitab dia sebut 4. Jadi kategori pertama ni, air yang suci pada dirinya menyucikan yang lain. Standard pertama, air mutlak. Standard kedua, air yang suci pada dirinya menyucikan yang lain tapi makruh digunakan. Itu beza dia. Makruh digunakan, mana nama dia? Air musyammas. Itu dia punya standard dia. Al-Fadil Cik Said D. Adakah batal wuduk sekiranya bersentuhan dengan kanak-kanak umur 7 tahun berlainan jantina yang bukan mahram? Baik. Ini perkara yang batal wuduk, sentuhan kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit lelaki dengan kulit perempuan yang sah berkahwin. Baik, itu salah satu syarat ataupun salah satu perkara batal wuduk. Cuma dhabit ataupun catatan yang kita nak tahu, perempuan yang sah berkahwin dengan kita itu hak umurnya berapa yang batal wuduk. Maka hak umurnya tersebut dalam kitab Sulamus Sibyan dan juga dalam kitab Bajuri Ibn Qasin disebut hak umur yang nafsu pertengahan. Hak umur nafsu pertengahan batal wuduk bersentuh dengan kulit dia. Apa maksud hak umur pertengahan ni tuan-puan? Hak umur nafsu pertengahan. Maksud dia bukan nafsu dia yang pertengahan, nafsu kita yang memandang. Pertengahan. Apa maksud pertengahan? Tak terlampau kuat, tak ada langsung, ada. Maksud kita tengok dia tu rasa dah cantik, rasa budak ni dah besar, dah budak ni cantik, dah budak ni. Dah rasa boleh berkahwin dah budak ni. Biasanya umur berapa? Hak nafsu pertengahan ni ulama tak standardkan umur. Cuma umumnya nafsu yang umur nafsu, hak nafsu sederhana, umur tak ditentukan secara spesifik. Tengok pada uruf. Sebab tu ulama tak spesifikkan umur, dia umumkan hak. Ada kalanya umur itu setengah uruf, umur 7 tahun tu dah nafsu sederhana. Kita tengok dia umur 7 tahun ni dah pandai berjangak, dah pandai dah pandai make-up, dah dia reti tengok besar dah. Dah tengok pun kita kata budak ni dah matam dah. Bahasa kita mudahnya panggil budak yang dah matam dah. Umur berapa? Uruf kita mungkin umur 8 tahun, mungkin umur 9 tahun. Kalau kita tengok ni budak ni beringuh lagi ni. Itu tak masuk nafsu sederhana. Bukan nafsu budak tu sederhana, bukan. Nafsu orang yang memandang itu sederhana. Maksud dia tak terlampau kuat. Kalau balik tu kuat, balik tu kita tengok kat dia dah kuat dah boleh nak buat isteri dah. Okey, itu dia punya jawapan dia. Ada dalam kitab Sulamu Sibyan. Soalan lain saya rasa tak ada soalan lain. Al-Fadhil Ahmad Muhammad, boleh tanya bulu kucing pada baju boleh bawa solat? Baik, kalau bulu kucing sedikit boleh dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Baik, dhabit sedikit ini dimaafkan sekira-kira 2 helai sahaja kata ulama. Lebih daripada 2 helai dikira banyak. Dikira banyak. Maka kalau banyak tidak dimaafkan bulu kucing. Tidak dimaafkan bulu kucing. Baik, itulah saya rasa tidak ada lagi soalan. Kalau ada soalan yang termiss, saya akan jawab secara bertulis, respon kalau saya sempat tuan-puan. Terima kasih banyak tuan-puan yang sudi mengimarahkan program kita pada pagi ini, sudi untuk kita sama-sama menta'zinkan majlis ilmu, walaupun bukan untuk kita belajar, tapi sekadar untuk ulang kaji, untuk refresh balik, recall balik ilmu-ilmu yang telah kita belajar dulu-dulu bersama tuan-tuan guru kita. Kita ulang balik, kita refresh balik dan kita recall balik. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah berikan keberkatan kepada ilmu kita, yakni kekuatan untuk kita beramal dan kekuatan untuk kita sebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan itulah cara untuk kita maintain ataupun pertahankan sistem syariat kita dengan cara kita belajar dan dengan cara kita sebarkan kepada anak isteri kita, sebarkan kepada kawan-kawan kita, sebarkan kepada keluarga kita. Itulah salah satu proses cara untuk kita pertahankan syariat kita daripada pupus di telan masa dan di telan zaman. InsyaAllah kita bertemu lagi tuan-puan minggu depan dalam tajuk baru, tata cara bersuci najis dan tata cara untuk kita basuh kecin dan basuh berak. Kalau kita kata bersuci najis dia umum sangat tuan-puan. Mudahnya lagu mana nak basuh kecin, lagu nak basuh berak pun diajar di dalam syariat kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.